Boleh rekod. Okey. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan baca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من نعمة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Baik, apa khabar semua? Sihat? Sehat. Alhamdulillah. Sihat, Okay, baik. Saya nak betulkan kamera Ustaz tadi macam nak jatuh sikit. Okey, baik. Okey, baik. Alhamdulillah semua, insya-Allah di kesempatan ini insya-Allah Ustaz ucapkan yang pertamanya selamat Hari Raya. Masih lagi tak terlambat untuk ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. InsyaAllah banyak duit raya dapat? Banyak okey, bagus. Duit raya tu kalau banyak-banyak. Dapat 10. Ya, dapat 10. Okey, banyak juga tu. Okey, baik. Kalau dapat duit raya, kalau ada lebihan ataupun kita tak ada nak gunakan apa-apa dalam masa terdekat, insya-Allah ambil kesempatan sekarang. Sekarang ni saudara-saudara kita di Palestin sedang diuji, sedang menghadapi serangan daripada golongan Zionis Yahudi yang menyerang mereka. Apa salahnya kalau untuk raya kali ini, duit raya yang kita dapat tu kita sumbangkan kepada mereka? Macam, okey tak? Boleh? Ke dah ada bagi semangat dah? Okey, baik. Kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah. Yang paling kurang, sekurang-kurangnya kita berdoa. Kita berdoa insya-Allah moga-moga Allah SWT memberikan kemenangan, menjaga keselamatan, memberikan keamanan kepada sahabat-sahabat kita di Palestin. Kita sebagai orang Islam kita kena ambil berat berkenaan dengan isu Palestin ni, sebab Palestin ni ialah saudara kita orang Islam, dan Palestin ni salah satu bahagian daripada sejarah Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang menjadi satu peristiwa, salah satu daripada peristiwa penting di hari akhirat nanti. Di penghujung di sebelum hari Yaumul Qiyamah, maka di antara poin-poin peristiwa-peristiwa besar, tanda-tanda itu berlaku di Baitul Maqdis, di Palestin, di Masjidil Aqsa. Okey, baik. Hari insya-Allah seperti mana mungkin yang ada baru masuk, baik seperti mana saya sebutkan di awal kelas tadi, boleh tuliskan nama penuh di ruangan chat sebagai tanda hadir ke kelas lah. Dan sila buka video. Kenapa tutup video Imam Razik? Tak nampak Imam Razik Golap. Amirah boleh buka video. Muiz, Jannah boleh buka video. Malu dah kot. Imam Razik malu. Kenapa malu Imam Razik? Kalau malu pakai niqab. Kalau malu pakai niqab. Okey, baik. InsyaAllah kita teruskan kelas kita. Baik, Ustaz akan sharekan slide yang Ustaz dah sediakan. Okey, baik. Okey, baik. Semua boleh nampak slide yang Ustaz dah sediakan? Boleh. Boleh, Okey, baik. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu sifat Allah, salah satu daripada 20 sifat, iaitu sifat baju raya. Kenapa Qudrah? Sekejap, Ustaz salah nota ke? Sekejap Ustaz salah nota ke? Tak rasa betul dah ni. Baik, sekejap. Saya rasa ada masalah. Alamak. Allahu. Okey, baik. Saya rasa Ustaz kena tunggu sekejap, bagi masa kepada Ustaz kejap. Saya rasa Ustaz ada masalah dengan slide Ustaz. Okey. Baik, sekejap anak-anak. Yang bersabar.
Sekejap Ustaz cuba cari semula slide Ustaz yang lama ni. Slide tadi tu rupanya slide yang Ustaz telah save tapi secara salah. Baik, sekejap Ustaz cari semula betul-betul. Okey, baik. Ada. Okey, baik, sekejap. Okey, Ustaz dah jumpa dah kejap Okey, baik. Ustaz dah jumpa dah. Okey, boleh nampak semua? Boleh. Boleh Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kelas kita. Okey, baik. Jadi insya-Allah hari ini kita masuk kepada tajuk yang baru, iaitu Allah, sifat Allah wahdaniyah. Wahdaniyah. Baik, kita tengok satu-satu apa yang dimaksudkan dengan wahdaniyah. Okey, baik. Insya-Allah sama-sama boleh dengar. Kalau nak baca sorang-sorang macam kalau dalam kelas biasa, takut kita lambatlah dan tak cukup masa untuk kelas online. Baik, jadi Ustaz akan bacakan dan masing-masing perhatikan. Baik. Wahdaniyah iaitu salah satu daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam nasyid sifat 20 yang kita dah biasa bacakan dalam kelas sebelum ni. Sifat Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, kemudian qiyamuhu bi nafsihi. Ini sifat yang keenam, iaitu wahdaniyah. Okey, baik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pengertian wahdaniyah? Iaitunya artinya ialah Allah itu Tuhan yang Maha Esa ataupun tunggal. Baik, mustahil berbilang ataupun banyak. Baik, wahdaniyah artinya Allah bersifat tunggal ataupun Maha Esa. Baik, Ustaz akan terangkan sedikit apa beza di antara wahdaniyah dengan iaitu bersifat tunggal dengan satu. Ada beza di antara maksud tunggal dengan satu. Okay, baik, sekejap. Okay, baik, semua boleh nampak papan putih kat belakang ya? Ustaz akan tulis ni. Kalau tak nampak bagi tahu, Ustaz akan tulis besar-besar. Okey, baik. Pengertian sifat wahdaniyah Allah bermaksud Allah Maha Esa ataupun Allah itu tunggal. Baik, dia berbeza dengan maksud satu. Baik, satu kalau dalam bahasa Arab iaitu waw, alif, ha, dal. Betul tak? Boleh nampak? Semua boleh nampak tak? Wahidun. Betul tak? Ini dalam bahasa Arab. Ini ialah satu dalam bahasa Arab, iaitu satu. Ada nombor. Bermaksud dia ada nombor. Tapi berbeza dengan wahdaniyah. Tak nampak, Ustaz. Tak nampak? Tak. Ustaz, nampak sikit tapi tak nampak. Oh, ya ke? Kecil sangat. Kecil sangat. Aduh, kecil sangat Saya nampak muka Ustaz je. Nampak muka Ustaz je. Kalau macam ni nampak tak? Satu huruf dapat besar. Nampak tak? Ustaz tulis besar dah ni. Itu Wahidun. Okay, boleh nampak? Waw, alif, ha, dal, wahidun.
Yang ni boleh nampak tak? Nampak. Boleh nampak. Okey, baik. Wahidun satu. Yang Dia mana? berbeza dengan wahdaniyatun ataupun ahad ataupun ahadun. Nampak tak Ustaz tulis ni? Ahadun. Nampak. Nampak eh? Okey, baik. Yang ini walaupun seolah-olah bilangan dia satu ataupun macam Ahadun. kalau kita segi nombor dia macam satu juga. Dari sini. Tetapi dia berbeza. Apa beza dia? Baik, bila disebutkan wahidun iaitu satu, maka wahidun ini dia bermaksud dia akan ada bilangan-bilangan yang seterusnya. Bilangan-bilangan yang seterusnya. Baik, boleh buka mikrofon masing-masing, tak ada masalah. Kita berinteraksi dua kali. Kalau tak faham, boleh tanya Ustaz. Okay, baik. Wahidun, ikut Ustaz. Wahidun. Baik, wahidun bermaksud satu. Okey, baik. Tetapi wahdaniyah ataupun ahadun itu bukan satu sebenarnya. Itu lebih tepat diletakkan, maksud dia ialah esa ataupun tunggal. Esa atau tunggal. Ya. Boleh nampak Ustaz Alih kedudukan sini pula. Baik, sekejap. Wahyu Ustaz. Wahidun. Boleh nampak Boleh. Okey, Ustaz buat sekali lagi. Ustaz cuba tulis lagi besar lagi. Kalau tak nampak lagi Ustaz tak tahu nak kata apa. Satu. Okey, baik. Tengok ni Baik, ini wahidun. Boleh nampak? Boleh. Boleh nampak? Okey, wahidun ini satu. Kau tunjuk. Wahidun itu satu. Baik. Oh, ada yang nak masuk kejap Tapi kalau Okay, baik. tunjuk macam ni dekat barang. Tetapi yang seterusnya wahdaniyah. Tunjuk macam ni. Wahdaniyatun. Walaupun dia lebih kurang ejaan dia. Nampak macam dekat-dekat nak sama, betul tak? Wahid dengan wahdaniyah macam nak dekat-dekat. Tapi ada beza dia. Wahid, wahdaniyah juga seerti dengan ahad. Ahadun. Baik. Yang ini walaupun macam maksud dia satu ataupun macam ada bilangan nombor satu, tetapi dia sedikit berbeza. Baik, apa yang membezakan? Baik, yang membezakan ialah kalau wahdaniyah ini kita sebutkan sebagai esa ataupun tunggal. Okay, baik. Boleh nampak? Boleh. Baik, apa beza di antara satu? Apa beza di antara satu dengan esa ataupun tunggal? Okey, baik, dengar esa bermaksud selepas itu akan ada lagi nombor-nombor yang seterusnya. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maksudnya wahid ini benda yang boleh dibilang. Kalau satu ialah nombor yang boleh dibilang. Berbeza dengan wahdaniyah. Berbeza dengan ahadun. Ahadun dan wahdaniyah dia esa tunggal. Bermaksud tidak ada lagi bilangan selepas daripada itu. Hanya satu itu semata-mata sahaja. Boleh faham tak? Boleh. Boleh faham Ataupun Ustaz bagi contoh yang lain. Okey, sebagai contoh, kalau kita adik-beradik, kita anak yang nombor satu. Kita anak yang sulung. Siapa anak sulung kat sini? Cuba angkat tangan. Siapa anak sulung? Muhammad. Okey, baik. Contoh Muhammad sulung, jadi Muhammad anak nombor satu. Jadi selepas Muhammad ada tak lagi adik? Ada. Akan datang, insya-Allah ada rezeki, ada lagi adik. Mana tahu. Okey, baik. Jadinya Muhammad satu, wahidun sebagai orang yang pertama. Jadi selepas itu ada bilangan-bilangan iaitu adiknya. Tetapi berbeza dengan esa ataupun tunggal. Dia seorang saja dalam keluarga dia. Ada tak tahun 4 ikhlas yang seorang saja ahli keluarga dia? Ustaz rasa tak ada kot. Dia seorang saja, dia anak tunggal. Tahun 4. Saya rasa tak ada. Semua ada adik-beradik kan? Betul tak? Semua ada adik-beradik.
Semua ada adik ataupun semua ada abang kakak. Baik. Tapi kalau ada Dia seorang, ada abang kakak. ya, semua orang insya-Allah dalam kelompok ikhlas semua ada abang dan kakak. Baik, kalau seorang sahaja Saya dia yang tidak ada adik. abang, dia tidak ada Saya anak adik. bongsu. Baik Reza, betul. Okey, baik. Jadi dia seorang sahaja dalam ahli keluarga yang sebagai pangkat anak, maka itu esa atau tunggal. Bukan esa, minta maaf, itu tunggal. Baik, maka itulah sifat Allah. Maka itu yang dimaksudkan dengan sifat Allah wahdaniyah. Iaitu Allah wahidun, Allah satu. Kemudian Allah bersifat ahadun. Yang pertama Allah wahidun iaitu satu, dan kemudian ada bilangan-bilangan. Kemudian ahadun ataupun wahdaniyah bermaksud tunggal. Tidak ada lagi dah bilangan-bilangan selepas daripada itu. Hanya dia sahaja. Hanya ia sahaja. Itu yang dimaksudkan dengan esa. Itu yang dimaksudkan dengan esa ataupun tunggal. Baik, boleh faham semua? Boleh. Okey, baik. Jadi kita sambung slide kita yang tadi. Kita sambung balik slide kita tengok. Sekejap Baik, boleh nampak slide tu? Boleh. Okey, baik. Jadi kita tengok balik sifat Allah wahdaniyatun. Pengertian wahdaniyah artinya Allah Tuhan Maha Esa tunggal. Mustahil berbilang. Mustahil dia ada bilangan selepas dari itu. Tolong jangan conteng, tolong padam semula. Tak elok macam ni. Siapa yang conteng tu jangan Saya tak conteng. Ada yang conteng ni. Tolong jangan. Baik. Kalau siapa yang buat tu tolong padam semula bukan ustaz ni. Ustaz tak ada tekan apa-apa lagi. Tak buat. Saya tak buat. Ustaz nak clear pun tak boleh ni. Baik. Okey. Baik, boleh nampak Boleh. Tak payah pakai ni pun tak apa. Okey, baik. Jadi sifat Allah wahdaniyah itu artinya Allah Tuhan yang Maha Esa, mustahil berbilang. Tidak ada bilangan Tuhan itu 2 atau 3 atau 4 dan sebagainya. Jadi Allah itu hanya satu, Esa. Allah Maha Esa. Maka itu yang diartikan sebenarnya di dalam sifat Allah wahdaniyah. Baik. Seterusnya, sekiranya Allah tengok ayat pertama, sekiranya Allah berbilang ataupun banyak, maka akan timbul perselisihan ataupun perbezaan faham antara mereka. Justru akan rosak binasalah alam ini ditadbir oleh banyak penguasa. Maka setiap Muslim tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Baik, apa maksud menyekutukan Allah? Bermaksud dia menyerahkan ataupun menganggap ataupun menyembah kepada selain daripada Allah. Itu maksud menyekutukan Allah. Ataupun menjadikan Allah ini ada yang setara dengan Allah. Ada yang setaraf dengan Allah SWT. Baik, maka tak boleh begitu. Itulah yang nak diterangkan ataupun yang kita perlu fahami di dalam Allah bersifat wahdaniyah. Maka Allah itu hanya tunggal. Satu, Maha Esa. Maka sifat Allah wahdaniyah bermaksud Allah Maha Esa. Tidak boleh Allah ataupun Tuhan itu banyak. Kalau banyak mesti akan jadi berlaku perselisihan faham. Sebagai contoh dalam kelas, ada berapa orang ketua kelas? Ketua kelas ada berapa orang? 1. Seorang saja kan, betul tak? Kenapa mesti seorang saja? Kenapa tak buat 5 orang ketua kelas? Buat 8 ke? Sebab apa? Baik, kalau kata ramai ketua kelas, maka dia akan menjadikan jadi masalah nanti. Seorang kata, saya nak pergi cari ustaz atau mualimah lah. Saya lah pergi. Saya lah. Lalu jadi bergaduh. Begitu juga kalau kata diminta untuk ketua kelas datang bantu, nanti setiap orang tu semua nak pergi. Maka kemudian akan jadi bergaduh dan sebagainya, akan berlaku perselisihan faham. Maka begitu juga dengan alam ini. Alam kita ini ditakbir oleh Allah SWT yang Maha Esa. Hanya Allah sahaja. Tidak mungkin, mustahil ada Tuhan yang lain. Sebab kalau tak, Tuhan, kalau ada banyak Tuhan, masing-masing nak menunjukkan kuasa masing-masing. Saya nak jadikan manusia ni
2 tangan ni tak cukup ni nak buat kerja. Kita buat 4 tangan. Contoh manusia ada 4 tangan. Boleh bayangkan tak? Dia akan jadi pening kepala. Lepas tu kalau kata Tuhan satu lagi tak buat hati, saya tak setuju. Saya nak buat manusia ni ada mata, ada 8 mata. Macam mana? Macam mana agak jadi sifat manusia? Yang Tuhan satu lagi pula kata, saya tak setuju. Saya nak manusia ni dia ada sayap, boleh terbang macam burung. Baru senang, tak payah nak kata nak berjalan. Sebagai contoh. Baik, maka kalaulah begitu, maksudnya ada banyak Tuhan, bermaksud masing-masing nak keluarkan apa yang menunjukkan kekuatan sendiri, nak buat keputusan sendiri. Maka itulah yang akan menjadikan rosak. Apatah lagi takbir dunia ni. Kalau kata Tuhan ni nak cipta matahari yang terlampau besar, tak nak ada planet-planet. Ada yang Tuhan itu begini akan jadi rosak alam. Binasa alam ini. Maka sebab itulah sifat wajib bagi Allah itu mestilah dalam sifat esa ataupun tunggal. Esa atau tunggal bermaksud hanya hanya satu sahaja Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Okey, baik. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, baik, ini dalil. Dalil naqli dan juga dalil aqli. Ini mudah sahaja insya-Allah. Baik, sifat Allah wahdaniyah ini kita boleh jumpa dalilnya. Dalil naqli itu dalil di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Hafal ke tidak? Lancar ke tidak? Jangan tak hafal, masih hafal. Surah Al-Ikhlas ni senang sangat. Okey, baik. InsyaAllah. Baik, sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Buka audio masing-masing. Qul huwallahu ahad. Ya. Baik, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Ya, qul baik, okey. Ya. Baik, maka itulah surah Al-Ikhlas daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat surah Al-Ikhlas. Baik, maksudnya katakanlah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad. Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Tengok dia gunakan perkataan ahadun. Ahadun iaitu bermaksud Allah Maha Esa. Kejap kamera Ustaz nak jatuh. Kemudian Allahus Samad, yang menjadi tumpuan sekalian makhluk. Sebab tidak ada tumpuan yang lain yang makhluk berikan melainkan hanyalah kepada Allah yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mestilah bila Allah itu tunggal, mana mungkin ada Tuhan sebelumnya yang melahirkan Tuhan, ataupun Tuhan itu melahirkan pula anak. Tak ada. Itu satu sifat ataupun satu benda yang bersifat kelemahan. Kalau Tuhan itu hasil daripada kelahiran ataupun anak kepada sesuatu ataupun melahirkan anak. Maka tidak lam yalid wa lam yulad, tidak Allah SWT itu diperanakkan dan tidak juga Allah SWT itu ada anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya, tidak ada yang sama taraf, sama level ataupun kekuasaannya seperti Allah SWT. Hanya Allah sahaja yang Maha Esa, yang tunggal. Itu saja satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Jadi kita tengok baik dalil
Allahumma. Dalil akli, dalil akalnya secara logik kita boleh fikir. Secara ilmu yang kita boleh fikirkan, yang kita boleh bayangkan. Hai, chat pula dekat dalam tu. Jangan chat-chat Tumpu dalam kelas, tumpu. Berikan tumpuan. Okey, baik. Allah bersifat esa dan tunggal. Sekiranya Allah itu banyak, maka akan kucar kacir alam ini dan menunjukkan Allah itu lemah. Kemudian Allah adalah esa, tunggal. Tunggal itu lawannya berbilang, at-ta'addud. Tunggal, esa, lawannya berbilang, at-ta'addud. Seperti mana yang Ustaz tunjukkan tadi. Bila ada bilangan-bilangan yang boleh dikira, maka itu disebutkan sebagai at-ta'addud. Bermaksud dia boleh dikira, boleh dibilang-bilangkan. 1, 2, 3, 4, 5, dia bermaksud ta'addud. Boleh nampak kan dia punya ejaan dia tu, at-ta'addud. At-ta'addud. Bermaksud berbilang-bilang. Maksudnya ada bilangan-bilangan yang lebih banyak. Dia berbeza dengan sifat esa, tunggal. Seperti mana berbezanya wahid, satu, dengan tunggal, esa, wahdaniyah. Okey, baik, insyaAllah saya rasa cukup sekadar itu sahaja kelas untuk petang ini. Okay, kita habiskanlah satu slide je lagi. Baik, ini ringkas sahaja, iaitu kesan kita mempercayai sifat wahdaniyah, iaitulah kesan mempercayai. Baik, tengok sama-sama. Yang pertama, akan memiliki keteguhan iman yang kukuh. Dia akan ada semakin yakin dan percaya. Bila dia yakin dan percaya Tuhan itu hanya esa dan tunggal, maka tidak ada tempat lain ataupun kepada makhluk lain yang diharapkan bantuan dan pertolongan melainkan hanya kepada Allah. Yang kedua, maka dia akan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ustaz dah sebut dah. Kemudian yang ketiga, berserah diri segalanya kepada Allah, tidak lagi kepada yang lain-lain, dan mendapat kemanisan iman. Dan kesan mengingkari, rosak iman, boleh jatuh kafir ataupun murtad, keluar daripada Islam. Kalau dia tidak mengakui bahawa Allah itu Maha Esa, tidak, maka kalau dia tidak mengakui, boleh jatuh, boleh keluar daripada Islam, boleh jatuh kafir. Kemudian tidak mendapat keredaan Allah. Apatah lagi orang kafir, orang yang murtad yang keluar daripada agama Allah, memang tidak akan mendapat redha Allah. Dan yang ketiga, hidup menyekutukan Allah dengan yang lain. Baik. Jadi ini kita boleh tengok, nak tengok macam mana kesan percaya dan kesan ingkar ini, tengok dalam keadaan semasa kita sekarang ni. Isu yang kita sedang hadapi sekarang ni, semua orang tahu. Palestin, kawan-kawan kita, saudara kita di Palestin sedang diserang oleh orang-orang Israel. Tengok bagaimana orang-orang Palestin, walaupun mereka tak dapat bantuan daripada negara-negara lain, sebab terikat dengan adalah syarat-syarat dia, undang-undang antarabangsa, walhal boleh sahaja kalau nak, tetapi dengan sebab terikat itu menyebabkan mereka tidak ada letakkan pergantungan kepada siapa-siapa, mereka hanya minta kepada Allah. Kalau buka dekat YouTube, dekat Instagram, dekat TikTok pun banyak dah. Tengok video kanak-kanak di sana. Mereka tak harapkan bantuan daripada orang luar. Mereka terus minta berdoa pada Allah. Dengar bunyi kapal terbang datang, minta ya Allah, doa pada Allah. Mereka dengar bunyi bom meletup, mereka zikir astaghfirullah, subhanallah, ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah dan sebagainya. Ini bukti orang yang beriman dan mengetahui bahawa tidak ada tempat ataupun tidak ada sesuatu yang diharapkan melainkan hanya kepada Allah. Baik, sangat-sangat kena tajuk ni kita bincangkan dengan keadaan kita sekarang ni. Okey, baik. InsyaAllah saya rasa sekadar itu saja kelas kita pada hari ini. Lebih kurang ada seminit lagi tinggal. Ada seminit sahaja lagi, lebih kuranglah. Okey, baik. Jadi insyaAllah Ustaz akan tinggalkan mesej nanti dalam grup berkenaan dengan tugasan. Itu Ustaz nak minta nanti buat latihan dan Ustaz akan sharekan slide tadi ni dalam grup nanti. Boleh rujuk sebagai rujukan untuk buat latihan nanti dalam buku latihan, buku aktiviti akidah. Alamak, Ustaz punya tertinggal pula. Ada yang bawa kan?
Kalau ada siapa depan dia, tu tengok muka surat berapa yang ada. Mula untuk latihan ni, latihan sifat Allah wahdaniyah. Boleh semak muka surat berapa sama-sama? Muka surat 13. Daripada muka surat 13. Okey, baik. Surat 13. Nanti Ustaz akan hantarkan arahan. Ustaz akan bagi tahu untuk buat tugasan daripada muka surat berapa sehingga muka surat berapa. InsyaAllah nanti kelas yang seterusnya nanti kita akan bincanglah sambil kita ulang kaji semula berkenaan dengan tajuk yang kita belajar hari ini, iaitu Allah bersifat wahdaniyah. Okey, baik, insyaAllah sekadar itu saja kelas kita pada petang ini. Baik, Ustaz minta maaf terlebih masa, sepatutnya sampai pukul 4 saja. Okey, baik, jadi insyaAllah ada apa soalan? Tak ada. Baik, dengan itu jadi insyaAllah kita sama-sama selesaikan tugas kelas kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa sallallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.